A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, so ni jangan berlaku ya. Jangan tak buat every line waktu pukul 11 ni. So nampak gaya. Tadi yang pertama menyapa Tok Bai lah Puan Zainon, Canberra Singapura. Fazilah Salini nombor 2, Abdul Rahman nombor 3. Lepas tu apa nama Aliria ya. Siapa lagi tadi? Sabri Das. Ya Ayu Saim mana dia ya? Oh tidak, dia kontak Ayu Saim ya. Si apa nama? Puan Zainon ya. Mudah-mudahan okey. So ramai yang dah masuk dah ya. Abdul Rahman tadi, Fazilah Salini, Sabri Das Arani lewat live tiba-tiba adalah dia. Memang lewat sebab ada banyak masalah teknikal ya. Tok Abang pernah ada masalah dengan Facebook sikit. So kena pakai akaun lain. So baru tahu ni punca masalah. Ya, Aliria tidak sebut, Sabri Das Arani, Abdul Rahman, Maimunah Cekna ya. Hidayah ada dah ya. Arani kita tunggu berapa hari ni betul. 4 hari dah tak ada. One Fast Ida, Mazlina Masri, Zainab Hassan. Like dan share guys. Like dan share pada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan dapat bersama dengan kita. Sebab mereka pun tak perasan Tok Abah buat pada waktu ni. Ni Tok Abah kat pejabat. Ya, selalunya kat rumah. Memang lewat. Maimunah tidak. Ida, siapa lagi? One Fast ya. Siapa lagi? Sahabat-sahabat kita yang lain. 24 orang dah masuk kelas. Not bad lah ya. Waktu yang bukan-bukan ni. Ya, orang semua tengah bekerja, tengah buat hal, tengah masak, tengah hantar anak ke sekolah ya. So mudah-mudahan Cikgu Mutanuddin pun dapat masuk, alhamdulillah ya. Ayu Saim, wow. Ayu Saim now is what time? Pukul 11 malam kot. Pukul 11 malam. Dia nak tidur ni. Tak dapat cuma dengar suara. Ya, dia Singapura. So tak dapat dengar cuma dengar suara saja dia kata. Cikgu Mutanuddin ada masa free. Syukur alhamdulillah. Zakir Karim ada jebon-jebon pun dapat. Ayu Saim dah bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Arizona. Terima kasih. Dan semua sahabat yang lain. Baik. So Tok Abah nak sambung sikit lah ya. Nak sambung sikit kita punya isu yang Tok Abah dah lama terbengkalai ya. 3 hari kat Terengganu sebab ada convocation. Tok Abah sebagai Pro Chancellor seronok ya pengalaman memberikan scroll kepada para graduan-graduan ya. Alhamdulillah. Maria Aziz dah masuk, Mazlina dah masuk, Mazlina Masri, Mahani Aziz, Mahani Muhammad Shah. Maria Aziz, sorry. Mahani Muhammad Shah, Amita Asrita dari Singapura pun dah masuk juga ya. Ni masa kerja ni Amita ni. Ya. Maria Aziz, Ayu Saim, ya. Apa nama Jebon dah share, terima kasih. Amy Umi Kalsum, Cikgu Muta kata rindu kata Abah, samalah kita semua rindu ni. Melati Ramli ya, Saniah Muhammad Jim, dan yang lainnya. Baik, so syukur alhamdulillah. So Tok Abah nak sambung sikit tentang perbincangan kita yang lepas, iaitu bagaimana jadi orang yang positif. Sebab orang yang positif ni akan memberikan aura yang positif. Semalam pun Tok Abah memberikan kata tu motivasi selama 2 jam di Hospital Selayang. Tok Abah orang yang pertama membentangkan ketah kerja tentang solusi jiwa. Lepas tu diikuti oleh sahabat daripada AADK, juga kaunselor, dan juga Tuan Nur Azman, Tuan Haji Nur Azman, ketua kaunselor daripada MAIN, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ini semua orang-orang hebat ya, yang Tok Abah kenal ya. Dan Tok Abah seronok semalam daripada 9 suku sampai 11 suku 2 jam. Tok Abah bersama dengan para peserta, jururawat, doktor pakar dan kaki tangan ya. Yang best dia punya MC seorang jururawat lelaki
yang berjawatan sister. Sister ni second highest lah, lepas tu matron. Matron yang paling tinggi. So sister. So Tok Bah panggil dia Sister Muhammad Zaim. Dia laki-laki, tapi jawatannya sister, iaitu ketua jururawat, ya. Sebenarnya KJ ni, ketua jururawat ni, ya, dia patutnya atas sikit lah sister, ya. Sister, lepas tu matron. Kalau matron boleh panggil mat. Mat, MAT. Boleh lah juga macam laki-laki. Ya. Ni ialah seronok-seronok, ya. So saudara Zaim ni pun batch yang pertama daripada nurse laki-laki di era yang kedua. Sebab dulu-dulu memang ada. Dulu tahun 80-an ada nurse lelaki. Lepas tu selama 10-15 tahun tidak ada pengambilan nurse lelaki-lelaki. Lepas tu sekarang start balik, ya. Lebih tahun 90-an start balik sampai sekarang dah ramai lah, ya. Jururawat lelaki. Dan Tok Bah masa memberikan scroll kepada graduan-graduan di University College Bestari Terengganu. Tak salah Tok Bah ada 177 orang jururawat, ya, dalam masa tiga batches, ya. Dan ramai yang lelaki-lelaki jururawat, ya. Ramai yang lelaki jadi jururawat. Sangat penting, ya, membantu di di ward, di bilik pembedahan yang perlukan tenaga, yang membantu pesakit-pesakit lelaki, ya, untuk ambil wuduk dan sebagainya. Jadi sangat penting ada jururawat lelaki. Walaupun orang kata saya datang ke hospital, ingat jururawat perempuan cepat sembuh, ni dapat jururawat lelaki, ni yang lambat sembuh. Kata Atuk yang umurnya 80 tahun. Atuk pun nak jururawat perempuan agar cepat sembuh. Ya, sebab dia kata tengok Tok Mak tengok nenek kau rasa nak sakit je. Aku nak datang tengok jururawat yang muda sikit. Dapat jururawat laki-laki pada muka. Itulah, ya. Ini kisah sebenar yang semalam yang disampaikan oleh jururawat kepada Tok Bah di Hospital Selayang. Seronok, ya, pengalaman yang Tok Bah timba tiap-tiap hari. Walaupun umur dah 71 tahun. Baik. Bagaimana jadi orang positif? Sambung, ya. Sebelum tu, tip nombor 25 yang Tok Bah bincang 4 hari lepas, 4 ke 5 hari lepas ialah dan 4 hari kita tak bersama, ya. Semalam nak buat tak dapat technical error. Ya, pagi tadi nak buat kat rumah pukul 7, technical problem. Tak boleh masuk FB Live. Rupanya ada masalah dengan Facebook, ya. So ni Tok Bah pakai akaun lain. Okey, ni ada bersama pukul 11 pagi. Tapi esok tak pasti sebab besok kita ada public program start pukul 10 sampai pukul 2. Tapi kalau sempat Tok Bah akan buat pukul 7 pagi tu, buatlah kejap, ya. Sebab dia kena ada kelestarian, ya. Kesinambungan, bagus seronok hidup. Ya, ada rutin. Tok Bah semalam sebab cakap 2 jam lebih tu serak-serak sikit, ya. Baik. Pada 4 hari lepas Tok Bah cakap tentang tingkatkan penjagaan diri. Untuk jadi orang positif, tingkatkan penjagaan diri, ya. Potong rambut dengan kemas, Tok Bah potong setiap 30 hari. Setiap 30 hari Tok Bah akan potong rambut. Walaupun pada orang lain tengah handsome sangat, pada Tok Bah dah gelisah. Ni dah 2 minggu, so lagi 2 minggu Tok Bah akan potong rambut. Ada orang yang ada botak, kepala dia botak, ya, dia cukup botak. Dia kata kena cukur setiap 2 minggu. Kalau tidak dia stres. Rambut dia dah terpanjang. Rambut botak kau setiap 2 minggu cukur balik sebab dia kata dah panjang. Pelik tak pelik? Kau tahu lah orang cukur rambut 2 minggu mana adalah sikit, dalam tak sampai pun setengah inci, lebih kurang dalam 1 cm kot, tapi dia dah stres, dah gelisah sebab kata dia rambut dah panjang, sebab dah biasa dengan rambut botak, ya. Sebab orang kalau rambut botak ni tak tahu biasa juga botak, ya. Bila mandi, ya Allah, seronoknya segar je, dapat air direct ke kepala yang tak ada rambut. Luar biasa dia punya impak, ya. Okey. So potong rambut, ya, mungkin berkala. Sebenarnya kita kena potong semua bulu-bulu rambut di badan kita ni setiap 40 hari. Itu sunnah. Ya, sebab apa dia kena trim atau potong. Itu sunnahnya every 40 days. Every part, every hair lah. Yang munasabah lah, kan. Ya, kena dipotong, kena ditrim every 40 days. Cantiknya, ya, sistem itu untuk kita rasa selesa, penjagaan diri, ya, untuk sanitaries, untuk kesihatan, untuk kebersihan, ya. Sebabnya tinggalkan penjagaan diri, potong rambut, trim rambut, pakai perfume baru. Kenapa pakai perfume baru? Bila kita pakai perfume baru, kita ada aura baru, kita ada semangat baru, mood baru. Ya, so perfume baru is important. Atau apapun 3 minggu lepas dapat beli perfume baru, ya, yang dia punya, ya, baunya daripada buah-buahan, sangat sedap. Tok Bah suka sangat, ya, dia punya perfume tu, dan sangat
merangsang ya, kata tu menginspirasikan, bersemangat ya, dapat perfume baru. Of course exercise, Tok Abah pun mula bertingkatkan. Tok Abah punya target sekarang 5,000 langkah sehari. Dulu masa muda sikit 10,000, turun ke 7,000, tak larat. Turun ke 5,000, sekarang turun 5,000. Tapi kadang kalau kat pejabat saja dapat 2,000 pun susah. 2,000 langkah. Masa kat airport semua kemarin kita Tok Abah dapat 5,000. Balik daripada Terengganu, Tok Abah pergi airport semalam dapat 3,000 sebab berjalan hulu kilir dalam Dewan Auditorium di Hospital Selayang. Tok Abah dapat 3,000 langkah. Hari ini tak pasti. Tok Abah akan berjalan petang ni dengan cucu-cucu, dapatkanlah mungkin 2-3 ribu langkah ya. Ini exercise untuk orang yang dah otai macam Tok Abah ni, berjalan 3-4 ribu langkah tu sangat baik ya. Akan kata tu merangsang setiap perjalanan darah, saraf-saraf juga digerakkan semuanya. Ini sangat penting untuk jantung, untuk paru-paru, untuk seluruh anggota. Subhanallah ya. So itu sebenarnya exercise, berjalan. Dan Tok Abah selalu pesan jalan atas rumput untuk detox, untuk neutralize kita punya radiasi dalam badan kita yang dalam bentuk positive charges. Bila jalan atas rumput, atas tanah, maka negative charges yang ada pada bumi akan neutralize semua positive charges ataupun radiasi dalam badan kita yang kita dapat, yang kita kutip daripada gadget, daripada alat-alat elektronik, daripada microwave, TV dan segala peralatan di rumah kita ya, laptop dengan dia punya komputer dan sebagainya ya. Okey, dengan iPad ya, macam-macam semua ada radiasi ya. So mudah-mudahan kita sering berjalan atas rumput. Ini pun amalan Allahyarham Mat Kilau ya, jalan atas rumput, pula rumput yang ada embun, dan dia sapukan embun ke tubuh badannya sebagai satu kaedah juga amalan untuk kata tu menyihatkan badan. Adalah dia punya petua-petua yang kita kena kaji. So boleh Google ya, apakah fadilat menyapu badan kita dengan embun pagi. Gitu. Baik, tip nombor 26. Bagaimana nak jadi orang positif? Nombor 26 ialah beri tumpuan kepada kebaikan yang kita terima daripada orang lain. Ya, orang belanja kita makan. Tok Abah biasa dapat tu. Sebab ramai orang kata muka Tok Abah ni muka 8 asnaf ya, muka welfare. Jadi orang rasa kesian sangat nak rasa belanja je kat Tok Abah ni ya. Ya. So belanja makan, dapat hadiah, syukurlah ya. Tok Abah bagaimana bagi ceramah kat mana pun tak putus-putus hadiah. Ada aja cenderahati. Ya, ada cenderahati. Masa kat Terengganu pun ada 2-3 tempat Tok Abah dapat cenderahati daripada peserta, daripada College University Best Study, daripada surau yang Tok Abah bagi tazkirah sebentar dapat hadiahnya. Ada pula kawan bagi kopok lekonya dengan kain, dengan baju batiknya, dengan ya, masya-Allah macam-macam, dengan buah tamal, biskut, dengan kacang-kacang, masya-Allah ya, banyak Tok Abah dapat hadiah masa ke Brunei. Tok Abah dapat hadiah semalam pun daripada Hospital Selayang, ada 2 set hadiah Tok Abah terima. Inilah dia ya. So kita kena kata tu beri tumpuan dan ucap syukur dan terima kasih pada pemberian khidmat hadiah daripada orang lain ya. Sebab Nabi bersabda, mafhumnya bertukar-tukar hadiahlah kamu dengan kawan-kawanmu dengan orang lain untuk membentuk silaturahim, walaupun dengan orang kaya. Dengan orang kaya pun kita ada sunnahnya memberi hadiah yang sesuai dengan mereka ya. Jangan beri perkara yang mereka dah ada. Beri mereka perkara yang tak ada. Mereka tak ada dusun durian, kita bawa durian. Mereka tak ada dusun manggis, kita bawa manggis. Untuk orang bilioner, jutawan, dia seronok ya. Bagi hadiah minyak wangi, sebab itu hadiah yang tidak dapat ditolak, yang tak boleh ditolak oleh orang. Minyak wangi ke, susu ke, bantal ke, ataupun cuka ya, atau madu ya. So kadang-kadang orang beri kita tempat duduk aja ya. Mungkin dia bagi kita kursi, mungkin kita dibukakan pintu untuk kita, mungkin dia bagi kita tempat duduk masa dalam atas bas ataupun dalam LRT atau dalam kereta api ya. So kadang-kadang kita beratur ramai orang beratur untuk ke toilet kat pasar raya ataupun kat R&R. Diorang nampak Tok Abah
Tok Abah beratur ke belakang. Tok Abah, come. Tak apa, you all dulu. Tak, Tok Abah dulu. Tok Abah mungkin lebih urgent, yes. Kita orang tua kan, dia punya almarhum lah, masalah prostat dan sebagainya. So, mereka suruh Tok Abah pergi dulu, walaupun ada 4-5 orang depan Tok Abah. Punya baiknya dia orang tu, dia suruh Tok Abah masuk dulu. Alhamdulillah. So Tok Abah kadang-kadang terima jugalah, sebab memang dah kan tak tahan ya, orang-orang dah uzur ni, orang tua ni memang dia cepat ya. Dia kan tak apa-apa boleh tahan sangat, kadang boleh terkucil juga. Itu kan tua ya. Dulu kan masuk toilet ya, ataupun kadang kita beratur kat restoran, dia suruh kita kan tolong sila ke depan. Kita kadang beratur macam Tok Abah nak ambil salad masa kat hotel ya, nak ambil makanan sarapan pagi, nak ambil salad dengan buah-buahan. Ada 3-4 orang depan Tok Abah, orang muda-muda. Kang Tok Abah, silakan ambil dulu. Tak apa, you all. Tak. Dia insist. Tok Abah ambil dulu. Itu khidmat. Orang yang orang berikan kepada kita, ucap terima kasih, kena banyak bersyukur. Syukur sangat ya, ini anugerah dari Allah kepada kita yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita akan sentiasa rasa positif ya, what you get you give back. Ya, what you give you get back, what you get you give back. So oleh kerana orang beri awak perkhidmatan, kasih sayang, mendahulukan awak pun dahulukanlah. Dahulukan isteri, dahulukan anak kita, dahulukan cucu-cucu dalam membuat apa-apa. Kalau kita nak ada hal, nak buat aktiviti, tapi cucu pula minta tolong gini-gini, kita dulukan cucu. Sebab orang lain dulukan kita. Apa salahnya kita dulukan mereka daripada kita pula? Kita nak tidur ya, tapi Tok Mak nak minta urut. Allah, kita dah nak tidur, dulukan urut dulu, urut apa yang patut. Sapu minyak angin, tampal plaster mana-mana yang mudah sabar. Tampal kat bubu, kata cucu. Tampal yang sakit itu bubu, dia kata. Tampal kat bubu, maka barulah kita tidur. Itu yang berlaku pada Tok Abah ya. Alhamdulillah ya, kita dulukan orang lain. Jadi kita akan jadi orang yang lebih positif, because kita appreciate pemberian bantuan khidmat orang kepada kita, dengan kita pulangkan balik, give back to the society, give back to the people around you, give back to other people what you get from others. Betul, what goes around comes around. Apa yang kita beri, kita dapat balik. Tapi sekarang apa kita dapat, kita beri balik. Terbalikkan. Biasanya apa yang kita beri, kita dapat balik. What goes around comes around. What you give, you get back. But now you get so much, so you give back to people. Awak dapat banyak, so kita pun bagilah balik. Bagi hadiah, tolong orang susah, keluarkan sedekah, keluarkan zakat, keluarkan wakaf dan sebagainya, untuk membalas balik khidmat, pemberian ya, perkara-perkara yang kita dapat daripada orang lain. So kita pulangkan balik kepada masyarakat. InsyaAllah kita akan by and by, kolilan jadi orang yang lebih positif. Gitu. Tip nombor 26. Lupa. Kita punya program hari ini dibawakan oleh webinar komunikasi berkesan yang akan berlangsung bila? Esok rupanya. Tak apa pun lupa. Dalam diam tak diam, esok is our D-Day. Dah beratus ya, lebih 100 lebih lah orang yang dah register seronok ya. Seronok Tok Abah ramai yang akan bertemu bersama Tok Abah besok dalam komunikasi berkesan di tempat kerja, untuk menjadi orang yang disayangi bos, rakan sekerja, pelanggan atau orang awam. Seronok sangat. So bila Tok Abah beritahu sahabat-sahabat lain, semalam cakap kat orang-orang hospital, kami nak buat program tapi tak nak campur dengan yang webinar tu, kita nak buat special. Dia kata nak buat, okeylah, buatlah kemudian, kalau panjang umur Tok Abah akan tolong. Semalam Tok Abah cakap dengan sahabat daripada AKPK ya, hari ni cakap dengan AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, AKPK ya, Cik Sazlin. Kalau ni kita kena cari date ni untuk buat program ni. Dia pun nak buat juga program komunikasi berkesan di tempat kerja, untuk jadi orang yang, staff yang disayangi bos, disayangi kawan sekerja, rakan sekerja, disayangi oleh orang awam, orang ramai pelanggan, which is very important. So insyaAllah bila kita ikut program ni dan amalkan tip yang Tok Abah akan share, lebih kurang 200 tip lah overall ya, dengan mula-mula dengan mengenal diri, lepas tu anjakan paradigma, lepas tu mengetahui apakah kesilapan lazim dalam komunikasi tempat kerja. Ada 21 kesilapan lazim. Lepas tu Tok Abah akan terangkan 13 kaedah style komunikasi yang kadang-kadang kita tak perasan. Style apa yang kita gunakan ni? Dominan ke, manipulatif ke, permisif ke, assertif ke, submisif ke? Macam-macam jenis komunikasi. Rupanya aku jenis ni, ataupun kombinasi 2-3 kaedah berkomunikasi, style komunikasi ya. Lepas tu kita terangkan pula Undang-Undang Minda. Daripada 11 Undang-Undang Minda, mungkin Tok Abah emphasize 5-6
Ya, bila kita faham undang-undang minda, apa berlaku dalam minda bila kita berkomunikasi, maka kita akan merubah kita punya strategi, teknik, falsafah dan hikmah dalam berkomunikasi. Luar biasa. Dan Tok Abah akan terangkan 33 kaedah, ya, untuk memperkasa komunikasi tempat kerja. Dan Tok Abah terangkan juga pro dan kontra, ya, dalam komunikasi melalui social media yang sering berlaku di tempat kerja. Jadi lebih kurang agak komprehensif lah kontennya. Dalam masa kurang lebih 3 jam. 10 pagi sampai 1 tengah hari, kita bagi masa yang panjang untuk soal jawab, insyaAllah. Kadang sampai dekat pukul 2 kot. Tengoklah sampai you all larat. Tok Abah larat aja insyaAllah. Sebab Tok Abah duduk kat studio kecil ni. InsyaAllah di sinilah. Kalau panjang umur, Tok Abah duduk besok. Ya, daripada pukul 10 sampai jam 1:30, ya, lebih kurang esok. Komunikasi berjalan. So masih boleh mendaftar. Yang beritahu kawan-kawan, anak saudara, WhatsApp group, ya, sepupu sepapat, jiran-jiran yang dalam grup lain yang mungkin terlepas pandang, tak ingat, masih boleh join kita punya webinar komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan orang awam, pelanggan dan sebagainya. Baik. So semua tu ada komen pin kat atas, ya. Komen pin atas tu ada link, ya, untuk anda mendaftar. Dan itu pada esok 19 Oktober. Jadi ada orang nak ajak high tea besok pun Tok Abah terpaksa reject sebab ada program hari ni. Esok, ya. Lepas tu pada 19 Oktober, ya, 19 November, sebulan kemudian ni seronok. Tips menangani pasangan yang rajuk. Ni Tok Abah dapat hampir tiap hari. Ada orang bertanya macam mana nak menangani pasangan yang merajuk, kekasih yang merajuk, tunang merajuk, isteri merajuk, isteri kedua merajuk, isteri dua merajuk, anak balik ke rumah isteri dua, isteri pertama, ya. Kalau dua-dua merajuk, anak, tu sudah, ya, kan jadi doa belakang. Dan Tok Abah tak sanggup. So, kalau ya tak bercakap anak kahwin 3 diaminkan malaikat, makbul, tak teruk. Badan dah usang, nak isteri 3. Gila koma. Kamu yang gila, bukan Tok Abah. Tok Abah okey, ya, gila koma kata orang Perak, ya. Atuk Tok Abah orang cemor. Jadi kadang-kadang kita tersas tu cakap pelek Perak lah, ya. Ata, ya. Okey. Baik. So tip nombor 27, ya. Okey. So tekan. So kadang-kadang kita ni cara nak jadi orang positif ni kita kena tukar kita punya focus of attention. Kita tukar tumpuan kita sebab Allah bertindak seperti sangkaan, seperti apa yang kita tumpuan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita beri perhatian. Allah, itu hadis qudsi, ya. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Barang siapa yang bersangka baik kepada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Barang siapa yang bersangka yang terbaliknya terhadap Allah, ya, macam aku ni tak ada peluang lah, ya. Allah mungkin dah tetapkan rezeki aku sekian-sekian. Kita bersangka yang agak negatif, maka negatif akan berlaku. Takut-takut begitulah. So betulkan sangkaan kita terhadap Allah, bersangka baik pada Allah, ya, sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi janganlah ada orang yang kawan-kawan yang Tok Abah dengar, dia nak kata jahil, dia buat bodoh sebenarnya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang lah. Walaupun dan Maha Pengampun. Walaupun aku tak sembahyang, tapi aku tak berzina, aku tak minum arak, takkan Allah tak bagi peluang aku masuk syurga. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu bersangka baik dengan cara yang bukan ekstrim, tapi jangan cara yang salah. Ialah awak kurang ajar kepada Allah. Dan awak berharap kepada rahim, rahmat, kasih sayang Allah. Tak aci lah macam itu. Awak kurang ajar kat mak bapak, lepas tu nak minta mak bapak berikan apa-apa yang awak nak. Awak kurang ajar. Tak nak ikut cakap mak bapak. Mak bapak kasih tak? Itu mak bapak. Walaupun Allah jauh lebih hebat daripada manusia, of course lah, kan. Allah ni tak boleh samakan manusia. Tetapi faham-fahamlah. Awak kurang ajar, ya. Nanti dapat murka Allah baru kita padan muka, ya. Jadi tukar fokus kita kepada benda-benda yang positif. Jangan kita kata tu menyalahgunakan tip nombor 27 ni. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fokus pada yang baik-baik, selesai lah. Walaupun aku tak sembahyang, aku fokus pada syurga, aku akan dapat syurga. Kau jangan buat pasal. Ya, you got to work to be in the syurga. Kena bekerja kuat. Ya, syurga tu murah ke? So kena fikirlah.
Ya, awak usaha tak nak tapi nak hasil yang terbaik. Oh, tak aci lah gitu. Ya, faiza faiza azamta fatawakkal Allah. Kita kena pasang azam betul bertawakal. Tapi nak bertawakal kena usaha yang terbaik. Jaga solat, jaga zikir, jaga tata tertib, jaga ibadah-ibadah fardu, ibadah sunat, ya, sedekah, wakaf dan sebagainya. Barulah kita boleh tawakal Allah, faiza azam tawakal Allah, ya. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu surah Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Selepas kita buat yang terbaik, yang kita usaha dan terbaik, maka kita, ya Allah, aku serahkan segala urusan kepada Engkau. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Wa ufawidu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku kepada Engkau, wahai Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah, innallaha basirun bil ibad, Maha melihat akan hamba-Nya. Ya, sama basar melihat, ya, Maha melihat akan hamba-Nya. Ya, Ghafir 44. Ayat motivasi untuk kita rasa positif. Setelah kita melakukan yang terbaik, kita serahkan semua kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan kita baca pula surah tadi, surah Ghafir 44. Ni surah Sad ayat 54. Itu untuk apa? Untuk kita minta Allah berikan rezeki melimpah ruah. Barulah kita rasa positif sebab kita minta supaya rezeki melimpah ruah. Ya. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki daripada kami, rezeki yang tidak putus-putus. Allah menyebut dalam surah Sad ayat 54. Ya. Inna haza. Inilah pemberian dari kami. Inna haza la rizquna. Inilah rezeki pemberian dari kami. Inna hazal rizquna ma lahu min nafad. Pemberian yang tidak putus-putus. Ma nafad. Tak putus-putus, tak berhenti. Allahumma shalli ala. Jadi positif tak? Jadi tukar fokus kita kepada penyakit, tapi tukar kepada kesihatan, ubat, solusi. Ya. Fokus daripada benda yang kita kadang-kadang tak cakna. Berapa ada buku bunga cantik depan rumah kita, tak perasan pun berapa cantiknya. Tu sebenarnya tak apa, teringat kisah tiga budak yang ada atuk dia ajar dia kungfu tu. Ya. Dan cerita tu, budak 3 orang tu yang atuknya orang Jepun, yang ajar dia bukan kungfu lah, karate, ya, karate whatever. So the little ninjas, little ninjas. Ya, so atuknya kena listen to the flowers blooming. Dengar bunyi bunga berkembang. Wow, mana boleh dengar bunyi, tapi tengok dia punya dalam, ya, dia punya makrifat dia tu, ya, dia boleh mendengar bunga berkembang. Kalau kita berikan tumpuan dengan keikhlasan, dengan kecaknaan, maka kita akan sedar betapa cantiknya bunga. Boleh dengar bunyi bunga berkembang, merekah. Wow. Itu sebabnya bila kita mula fokus kepada perkara yang kita tak fokus, kita akan jadi lebih positif, lebih bersyukur, lebih tenang, lebih berterima kasih pada Tuhan. Contohnya, Tok Abang pernah tanya awak dulu, ya, tanya awak dulu. You all makan tiap hari kan? Makan tengah hari. Tiap hari makan kan? Yes. Cuba beritahu tak apa berapa suap you makan. Kalau pakai sudu, berapa sudu you makan masa lunch? Biasanya on the average, berapa suap atau berapa sudu? Tu abang dah buat survey, ya. So mungkin 95% orang tak boleh jawab. Sebab mereka tak pernah beri tumpuan. Berapa suap aku makan? Tu abang bila sebelum tu abang bertanya, tu abang kena kira dulu. Kira banyak hari lah, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, tak apa, kira on the average. Kalau pakai tangan, tak bakal makan antara 9 hingga 13 suapan. Alah, sikitnya, bukannya banyak. 9 hingga, yang kita yang lebih-lebih tu kita meratah. Meratah tu bukan suap. Kita meratah, ya, tapi suap, nasi dan sebagainya antara 9 hingga 13. Kalau ekstra sedap sangat, mungkin sampai 15-16 suap. That's all. Kalau betul-betul makan dalam 10 minit, settle. Kalau betul-betul makan dengan fokus, ya,
10 minit settle. Bukan makan kalang kabut, bukan makan dengan gelojo, tak, makan dengan tertib, ya. 13 suap dalam masa 10 minit settle. Sebenarnya. Tapi kita makan sampai setengah jam sebab berbual, sambil relax, sambil kita yalah menikmati dan sebagainya, ya. Sampai setengah jam, kadang sampai 1 jam, ya. Bukan ada benda pun, tunggu air, tunggu dessertnya. Makan buah sebelum makan nasi. Makan buah semasa perut kosong. Ini semua kena fokus, ya. Tu apa pernah, ya, ditanya oleh seorang sahabat. Macam kami kat pejabat tingkat tingkat 1. Ya, so tiap hari naik tangga, seorang tanya, Fadil lah, kau kira tak berapa anak tangga yang kau dah berapa tahun kau? Adalah 2 tahun, setahun. Dah setahun pijak tangga ni. Berapa anak tangga? Tak pernah kira. Lepas tu tak berkira. Tu 2, oh ni 12 campur dengan 11. Ya, ada 23 anak tangga. 23 anak tangga. Next time, ya, kita kata, kau tahu ke yang kau tanya aku berapa anak tangga yang kita punya? Aku tanya kau sebab aku tak tahu, bukan sebab aku dah kira. Aku dah kira 23 anak tangga. Ya ke? 23. Yang tanya pun tak kira. Tapi dia mencabar taubat kan, untuk appreciate sekitar. Ya, kita tengok bangun pagi, tengok benda hijau, kita akan sihat. Tukar fokus kita, bukan fokus kepada benda yang menyakitkan jiwa ataupun yang membosankan ataupun yang terlampau rutin. Tengok pokok, tengok hijau, tengok cucu, tengok isteri, tengok suami, tengok kucing, tengok appreciate. Fokus kita tukar kepada benda-benda yang merangsang kehebatan. Awak akan jadi orang positif. So anak taubah dahsyat. Anak taubah yang nombor 2 pun sama, nombor 3 lagi. Dia nak makan aja, dia terus ambil gambar. Kenapa ambil gambar? Nak tunjuk kawan dah. Nak tengok ni roti ni pump, dia check berapa kalori. Dia makan burger ni, burger buat kat rumah ni sekian-sekiannya daripada ayam, ya, sekian-sekian weight, ya, pump tengok berapa kalori. Dia makan, dahsyatnya, ya Allah. Tak boleh. Dia kena exercise tambah 5 minit ni sebab dia punya kisah, dia punya fokusnya kepada setiap apa yang dimakan. Ya. Dia tanya, ni tadi ada pakai minyak tak masa masak ni? Tak ada, kata pembantu rumah, kata Dede. Tak ada. Kalau tak ada, tolak anak 15 kali. Contohnya lah, ya. Dia kiranya kalori. Sebab dia nak jadi orang yang positif, yang sehat, yang sentiasa cakna dengan apa yang dia buat, termasuk apa yang dia makan. Anda dan Tok Abah bagaimana? Tok Abah kalau berjalan, tengok tiba-tiba, tebakan tengoklah, ya. So Tok Abah dah jalan hari ni, sejak pagi tadi berapa langkah, ya. So ni nak check. 931 langkah sejak pagi tadi. Ya, sekarang heartbeat Tok Abah tengah bercakap you all ni 64 heartbeat seminit. Tadi masa Tok Abah duduk relax aja 59. Tok Abah kalau tenang, ya, tenang aja relax 59, 58, 57 heartbeat per minit. Tu macam ahli sukan tu, low heartbeat. Tapi sekarang 63 heartbeat. Kalau naik tangga sampai 70, 75, 80. Ya, so Tok Abah perasan, ya. So itulah dia. So stress level 50%. Stress level 50%. Tengok measurement kat sini, stress level 50%. Okey lah tu. Stress level 50% ialah stress level seorang bayi yang lapar ataupun diaper basah atau demam sikit ataupun mengantuk nak tidur, maka dia stres yang sangat rendah. Untuk orang dewasa macam kita ni, orang tua, stres 50% ni sangat rendah dan alhamdulillah akan membawa ketenangan, positif dan sehat insya-Allah. Tok Abah maintain, ya, cuba maintain stres level 50%. So tak nak stres. So pagi tadi pun Tok Abah dengar, ni seronok, ya. Pagi tadi Tok Abah dengar, dengar kat TikTok. TikTok, ya, TikTok seorang ustaz cakap, seorang bertanya kepada ustaz tu, "Ustaz, kita tinggalkan sembahyang solat fardu ni boleh kena qada ke?" Sebab ada dia dengar ustaz kata tak payah qada, cukup bertaubat. Satu. Yang keduanya, kita wajib qada untuk setiap waktu yang kita tinggalkan, ya. Kalau tak habis qada, tak boleh sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang sunat kalau yang fardu tak diqada. Pandangan kedua. Yang pandangan pertama, kita bertaubatnya settle. So kita fokus pada yang sekarang. Yang lepas dah, tu kita minta Allah ampunkanlah sebab kita dah minta ampun dah, ya. Dia satu penjemahan. Pandangan dua, wajib qada, kalau tidak tak boleh sembahyang sunat. Yang ketiga, kena qada
Tapi kita sambil tu kita sembahyang sunat, buat yang kebaikan. Jangan tinggalkan. Takut-takut kita tak panjang umur untuk buat sunat. Sebab nak sibuk nak qada sampai tak buat yang sunat-sunat, qabliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya tak buat sebab atas alasan aku belum habis qada yang fardu. Lagipun kita tak tahu berapa solat fardu yang kita tinggal sebenarnya. So sampai bila? Sampai bila? Sampai bila? Jadi kita ambil jalan tengah. Qada silakan, alhamdulillah. Yang yakin begitu, mudah-mudahan Allah terima. Lepas tu kita sembahyang sunat, ya, sembahyang sunat, ya. Masa waktu sembahyang zuhur kita qada sembahyang zuhur satu waktu, ya. Kita buat begitu sampailah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terima, ya, amalan kita, dapat kita masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Okey? Tip nombor 27. Nak jadi orang positif, ya. Oh, tak apa nak cakap tentang taubatan nasuha tadi. Ustaz yang dalam TikTok tu tak ingat nama dia. Dia kata apa? Taubatan nasuha. Nasuha. Dari perkataan asal nasuha tu artinya tenang. Tenang, sesuatu yang menenangkan. So artinya kita bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat kita akan tenang. Daripada nasuha timbul perkataan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah sesuatu perkara yang bila kita dapat terima, kita akan tenang. Dapat selesaikan masalah, kita akan tenang. So artinya nasihat, nasuha tu dia punya kata dasarnya sama, ya, sesuatu yang membawa ketenangan. Itu sebabnya kalau kita bertaubat disebut taubatan nasuha, kena terima hakikat kita ada dosa. Yang keduanya kita menyesal atas dosa itu dan azam tidak akan ulang. Yang ketiga kita berubah, ya, kita berubah ke arah yang lebih positif. Tinggalkan amal, kita tak tinggalkan lagi, ya, kita jaga amal ibadah, kita tambah-tambah yang sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu namanya taubatan nasuha, ya, kita berubah agar lebih tenang, bukan sekadar cakap kat mulut, tapi kita menghayati taubat kita itu sampai kita rasa tenang. Baru tenang, nasuha min tenang. Nasuha, taubatan nasuha. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Sebenarnya bila kita taubat nasuha, kita akan dapat ketenangan yang hakiki. Tu taubat pun baru jelas. Oh, patutlah kita bila bertaubat tu kita akan tenang. Rupanya itulah dia konsep taubatan nasuha. Ya, ya, sesuatu amalan yang akan menyebabkan kita tenang. Nasuha, tenang, ketenangan, ya, dia punya impaknya. So, semuanya kita kena bertaubat datang malam. Hey, nak jadi orang positif, jangan lupa solat taubat datang malam. Istighfar 100 kali, taubat dah sebut ribu-ribu kali. Maafkan semua orang. Solat taubat as part and parcel of taubatan nasuha. Istighfar banyak-banyak, ya, berazam untuk maintain kebaikan forever. Tingkatkan kita yang amalan amalan yang soleh, amalan kebaikan. Mudah-mudahan kita atas landasan untuk jadi orang yang positif, inside outside. Wow. Tip nombor 27. Program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada esok hari. Masih boleh mendaftar. Komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang bos sayang, rakan sekerja sayang, pelanggan sayang, customer sayang. Itu kita punya motto. Komunikasi berkesan, satu kewajiban bukan satu pilihan. Dia punya tema. So Taubat akan kongsi 200 tip insya-Allah all in daripada pukul 10 pagi sampai 1:30 hari esok. Jom, boleh lagi join. Ya, beritahu kawan-kawan, beritahu bos, beritahu anak buah, beritahu WhatsApp group, beritahu mereka yang mungkin akan dapat manfaat daripada program ini. InsyaAllah. Bila tahu cerita je pada siapa-siapa pun mereka memang tergerak untuk join sama. Mudah-mudahan ini satu usaha ya untuk kita mengubah diri kita agar jadi orang yang lebih positif, inside outside, dalaman dan luaran kita positif dan kita akan dapat kebahagiaan duniawi dan rohani. Alright, semua tu maklumat ada kat link ya, kat komen pin ke atas sekali. Alhamdulillah. Kita ada 87 share ya, 65 orang dalam kelas, 155 komen ya. Siapa orang yang baru masuk yang tak baik, Alexander Man dah masuk, Diamond Jumaat, Hasanah Syahri pun dapat masuk, Ida Muhammad dapat masuk ya. Ya, so Hamita Asrita dari Singapura ada, Mazlina Masri ya, Siti Afsakula pun dah masuk, Sharifah Nur dah masuk ya, Tok Mak pun nama Sharifah Nur, Mun Maisma dah masuk. Bangun pagi tengok benda hijau menenangkan. Okey.
Yang lain tu dah Toba dah sebut ya. Oh, Rubiah Rejab belum sebut. Jannatul Nisa belum sebut. Mun Maisma dah. Ya, Rosnani Bahrum. Ya, okey. Oh, Narima Ismail, Dr. Narima pun. Okey, dengar dengan hati kot Datuk. So tengok dengan hati, betul ke? Ya, tengok dengan hati. Dengar dengan hati, yes. Ya, tengok dengan hati, ya. Safia Osman and Yati, ramai orang baru ya. Okey, okey. So betul Dr. Narima, surah Sad, surah Ghafir ayat 44, surah Sad ayat 54, betul. Itu amalkan, insya-Allah hidup kita akan juga berubah kepada yang lebih positif, insya-Allah. Okey? Baik. Toba nak tambah ya. Dua lagi tip, lepas tu kita boleh sign off. Boleh pergi makan tengah hari. Tip nombor 28. So yang tadi kita beri tumpuan kepada kebaikan-kebaikan yang kita terima. Nombor 28, ulang baliklah. Buat sesuatu kebaikan atau khidmat atau pamer kasih sayang atau sedekah atau sedekah online ya, ataupun masuk NGO. Sebab semalam pun ada seorang sahabat ya, kami jumpa kat Tok Bah passenger kat dalam kereta, apa nama pemandu Tok Bah kenal dengan pemandu sebelah, dia turunkan cermin. Orang tu nampak, "Oi Tok Bah, apa khabar?" Pemandu sana. Dia nampak je Tok Bah, dia turun hantar mesej. Boleh tak Tok Bah jadi jurucakap kepada PDQ, ya, Persatuan apa Pendidikan dalam Komuniti Q. Ini untuk orang-orang OKU. Pendidikan dalam Komuniti PDKQ. Pendidikan dalam Komuniti Q. Untuk membantu anak-anak kurang upaya, kelainan upaya. So Tok Bah tengok kata yes, insya-Allah Tok Bah akan membantu setakat yang mampu. Tapi untuk mesyuarat dia nak suruh Tok Bah jadi jurucakap pada hari Sabtu ni pukul 8 suku pagi, Tok Bah tak dapat sebab ada komitmen dengan keluarga. Ya, Tok Bah kata tak dapat, mungkin lain kalilah. Sebenarnya, so tengok ya, Allah punya Maha berkuasa. Nampak kat tingkap kereta aja terus dia apa, Tok Bah dipelawa untuk join NGO. NGO PDKQ, ya, Pendidikan dalam Community Q. Ya. Okey, tu untuk orang-orang yang kelainan upaya, anak-anak ya, anak-anak yang kelainan upaya. So kita sedekah online, baik sedekah subuh sebagainya, masuk NGO ya, ataupun taja makanan rumah anak yatim, bayar bil elektrik rumah anak yatim, bil air rumah anak, contohnya bayar bil elektrik surau ya, dan masjid kita tolong bantu. Ada ya, ramai orang yang berebut-rebut untuk bayarkan tu ya. Ni semua dia melakukan kebaikan, kesannya dia akan jadi orang positif. Sebab bila kita melakukan kebaikan, beri khidmat, join NGO, badan amal dan sebagainya, kita akan rasa seronok sebab Allah cipta kita dengan penuh kebaikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi kejadian yang baik ini kalau berbuat baik dia akan rasa sangat positif, sangat seronok. Sebenarnya orang yang baik kalau melakukan kesalahan walaupun kecil dia rasa stres, dia tertinggal sembahyang, dia rasa menyesal, dia rasa amat takut, dia rasa amat rugi, dia menyesal tertinggal sembahyang sebab jam. Dan ataupun tertidur tu tak apa ya, sebab kalau kita tertidur tak tempat sembahyang kita boleh qada, tak ada masalah. Tertidur, terlupa ataupun termabuk, bukan termabuk lah, kita ya, dalam keadaan yang apa nama pening kepala sampai tak boleh nak buka mata tu ya. Okey. So hitam. Alright. So nombor 28. Kita buat sesuatu kebaikan, khidmat, ataupun pamer kasih sayang. Boring-boring ambil handphone, just hantar mesej. Yang I love you, I miss you. Makcik tu kalau ini apalah atuk engkau ni. Ni mesti lupa makan ubat ni. Ni mesti lupa makan ubat sampai dia dah mula mengacau. Ya, dia kata I love you kat tu. Ada orang kata I love you. Dia balik apa? Are you sure you send to the right person ni? You ke salah message ni, salah tingkap ni, salah pintu di padahal tu dari suami dia tau. I love you tu dari suami dia. Tapi dia kata you hantar salah orang message ni, salah tingkap ni. Sebab tak pernah dapat, dah 30 tahun tak dapat I love you daripada suami, tiba-tiba dapat, gila kau mah ya. Tapi inilah dia, kita kata tu, pamerkan kasih sayang, sebut kasih sayang, hantar mesej kasih sayang, bagi emoticon heart ni yang boleh bergerak-gerak ya.
ataupun hati yang menari-nari ya dan sebagainya. Dan lepas tu ada baby pula guling-guling ketawa ya. Maka mudah-mudahan mak cik tu ataupun tok mak tu happy sangat ya dapat ucapan kasih sayang melalui media sosial. Kesannya kita jadi positif, orang yang dapat mesej pun jadi positif. It's a win-win situation. Wow. Buat sesuatu kebaikan ya, contohnya beri khidmat, pamerkan kasih sayang, beri sedekah online, masuk NGO, ya taja makan rumah anak yatim, belanja orang makan kat kedai ya, ataupun belikan makanan ataupun minuman untuk staff kat office awak ataupun security guard awak ya, belikan mi goreng dengan teh tarik kurang manis, contoh ya. Mungkin 4-5 ringgit kita bagi kat dia, pada awak mungkin tak besar mana, tapi pada orang menerima sangat besar artinya, dan pada Allah sangat besar nilainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang penting awak jadi orang yang lebih positif, day by day, step by step. Alright? Okay, last untuk hari ni. So last tip untuk hari ni, tip nombor 29. Kita kena stop kat nombor ganjil, witir ya. Buat goal setting baru. Buat goal setting baru, buat matlamat baru. Walaupun bukan tahun baru, bukannya New Year, sama ada Hijri ataupun Masih ataupun tahun baru Cina ya. Walaupun bukan tahun baru, kita buat goal setting baru, matlamat baru untuk jadi lebih positif. Mungkin Maulidur Rasul, kita jadikan Maulidur Rasul baru lepas, Maulid Rasul tu kita jadikan sebagai turning point. Mungkin cuti di Pawali. Bila cuti di Pawali? Akan datang ya. Cuti di Pawali, ya. Cuti hari gawai lama lagi. Ya, hari menikah dah lepas. Hari anniversary kita. Ada orang dia recall balik, dia cukup bersyukur dan berbangga ya, dia celebrate dia punya anniversary. Dia kata, ni anniversary you nikah ke? Tak. Ni habis anniversary bertunang? Tak. Anniversary apa ni? Ini anniversary saya putus tunang. Hai, putus tunang pun ada anniversary? Bila saya kenang balik, saya bersyukur saya putus tunang dengan dia. Lepas tu baru saya tahu sekarang dia gini. Jadi saya bersyukur sangat Allah putuskan tunang kami, jadi saya beginilah keadaannya. Dengan tak sebut apa-apa lah kan. Jadi kita tak memburukkan situasi. Dia ada, malah dia nak buat kenduri selamat. Dia belanja ramai orang just because anniversary putus tunang. Of course ada juga sahabat ya, kawan Tobah ya yang belanja Tok Abah dan Tok Mak ya, makan ni apa occasion ni, dia pun senyum. Ini anniversary saya bercerai dengan isteri kedua. So dia yalah, yang adalah cabaran dan sebagainya, tapi I don't know whether that's a good thing ya. Tak payahlah nak sambut anniversary bercerai dengan isteri kedua just because nak nak menambat hati isteri pertama yang rasa masih terkilan, masih sakit hati. Okey, tak apa, I nak celebrate tarikh I bercerai tu supaya I belanja, I nak kenduri selamat. Doa selamat ya, sebab anniversary bercerai dengan isteri kedua, semata-mata nak jaga hati isteri pertama. Tak tahu lah macam mana ya, boleh berlaku tu, ataupun boleh buat isteri pertama seronok dengan ada anniversary perceraian. Anyway, manusia kan. Jadi kadang-kadang kita sangat pelik. Tok Abbas tak akan faham manusia sampai bila-bila. Okay, so buat goal setting baru ya, buat goal matlamat baru yang lebih baik, lebih mengancam. Tengok situasi, kondisi ya, walaupun bukan tahun baru, tapi ambil sebarang kesebaran ya, ambil sebarang perkara yang berlaku sebagai titik perubahan. Make anything that is significant to become your turning point. Dapat jumpa kawan baru, jumpa cikgu lama ya, kebetulan awak ziarah awak punya universiti, dapat ziarah sekolah lama ya, lalu depan sekolah lama, maka dapat idea untuk buat satu azam baru. So tak kisah, betul pantang berjumpa hari Jumaat, dia akan membuat azam baru setiap hari Jumaat, sebab Saidul Ayam kan, penghulu setiap penghulu hari. Jadi jom kita buat goal setting baru agar jadi orang lebih positif,
lebih positif, lebih cemerlang, lebih terkedepan, lebih moving forward berbanding orang lain. Okey? So ingat ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar yang akan berlangsung esok. So kau nak mendaftar hari ni lah ya, janganlah sampai besok pagi. Memang akan ada yang mendaftar esok, kita masih terima, tapi alangkah baiknya kau dapat mendaftar hari ni supaya kau dapat senarai nama besok pagi dan dapat kita doakan semua peserta dengan tengok namanya sekali. Ya, seronoklah ya. So Tok Abah sangat berterima kasih pada you all. Tolong sampaikan ya. Besok Tok Abah ni besok ada webinar komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang disayangi bos, disayangi rakan sekerja, disayangi oleh pelanggan dan orang awam. So beritahu anak saudara ke kawan ke WhatsApp group ke untuk join. Masih boleh join. Link ada kat komen pin kat atas. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Komunikasi berkesan, satu kemestian, satu kewajiban, bukan satu pilihan, akan membantu kita jadi orang baru. Overhaul the whole landscape of ourselves. Kimia dalam badan, dalam diri kita akan berubah menjadi lebih hebat, lebih cemerlang dengan asbab ilmu komunikasi berkesan. Okay, see you guys tomorrow. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.